Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam YouTube Ustaz Umar, kelas online Ustaz Umar. Okey, jadi kita hari ini kita akan belajar tajuk tingkatan 1, iaitu rukun iman yang pertama. Apa dia? Iaitu beriman kepada Allah. Kenapa kita perlu beriman kepada Allah? Itu soalannya. Jadi kita beriman kepada Allah itu tandanya kita seorang yang mukmin. Apabila kita lahir ke dunia saja, kita kena mengesakan Allah SWT. Sebab siapa yang mencipta kita? Iaitu Allah SWT. Kan? Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 15 muka surat 81, iaitu beriman kepada Allah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Itulah kalimah yang perlu kita yakin dan mempercayainya. Sebab apa? Sebab itulah tanda kita seorang Islam. Ya. Jadi kita hendaklah bersyahadah, ikhlas, bersyahadah, membuktikan bahawasanya keimanan kita teguh. Kalau orang tanya di mana Allah, dia tanya tentang Allah, so kita tidak ada rasa meragui atas keimanan kita kepada Allah SWT. Okey, apa yang dimaksudkan iman? Okey, kalau kita lihat kat sini, iman dari segi bahasa ialah membenarkan. Manakala dari segi istilah, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Jadi bukan kita lafaz saja kalimah syahadah, tetapi kita hendaklah melakukan dalam hati kita, tidak ada keraguan tentang Allah. Kemudian dari segi amalan kita, perbuatan kita, semua itu kerana Allah. So beramal dengan anggota badan, maknanya kita dari segi perlakuan kita, kalau kita pergi mana-mana, kita bukan takut pada makhluk, kita takut kepada Allah. Kalau kita nak melakukan kejahatan, kita takut dengan Allah. Kita takut akan balasan daripada Allah SWT. Okey, apa yang dimaksudkan beriman kepada Allah? Iaitu membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah saja yang berhak disembah. Kita yakin siapa yang buat alam ini? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencipta bumi, yang mencipta langit, yang mencipta dunia ini, mencipta semua segala-galanya yang berada di dalam dunia ini adalah Allah penciptanya. Tiada yang lain di sisi Allah. Tiada yang lain selain daripada Allah. Kalau kita bayangkan, kalau dua ketua di dalam satu kelas, apa yang akan berlaku? Akan berlaku huru-hara. Okey. Jadi rukun iman ada 6, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga yang terakhir iaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi sebagai seorang mukmin, kita kena tahu rukun iman ini. Ada 6. Okey. So beriman kepada Allah merupakan asas kita. Kan ada orang tu beriman kepada malaikat tapi tidak mengakui Allah ni. Kan? Jadi kita first kali iaitu Allah adalah yang pertama sajalah. Sebab Allah mencipta kita, mencipta para malaikat, mencipta para rasul.
So beriman kepada Allah ni merupakan asas kepada rukun Islam, rukun iman yang lain. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah telah ditanya, diwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjawab soalan Jibril tentang iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumul akhir wa tu'minu bil qadr khairatil wa syarrih. Riwayat Muslim. Terjemahannya bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Rasul dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan qadar dan baik buruknya. Okey, dalam hadis Rasulullah dah ada tentang beriman kepada Allah ni, ya. Beriman kepada yang mencipta kita. Okey. Kalau kita tengok, siapa yang mencipta robot? Manusia. Siapa yang mencipta manusia? Iaitu Allah. Kita cipta robot. Kalau tak, benda tu tak bergerak, kita baiki-baiki, okey, benda tu akan bergerak. So itulah konsepnya kita dengan Allah pun sama juga. Kalau kita tak bergerak, semua itu adalah izin Allah. Kita berjalan ke sana, semua izin Allah. Kita berjalan ke sana kemari, dengan izin Allah. Okey. Jadi semua itu izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, contoh ada COVID-19, patutnya kita bersekolah sekarang ni. Muhammadan Rasul Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Tapi sebab ada COVID-19, Allah bagi ujian kita, wabak penyakit, kita tak dibenarkan keluar, tidak dibenarkan pergi sekolah. So semua itu izin Allah SWT. Ya. Jadi Allah menciptakan semua benda ni, semuanya izin Allah. Hatta ulat di dalam batu pun adalah izin Allah SWT. Ya. Macam robot tadi. Kalau robot tak bergerak, okey, kita kena gerakkan dia. Kita kena gerakkan. Kalau tidak, robot tu tak akan bergerak. Jadi itulah konsep kita. Itu kita yang buat robot tu. Tapi sekarang ni Allah yang mencipta manusia. Tapi kalau kita lihat perbandingan ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, sama tak? Tak sama. Contoh manusia dengan robot. Okey, kalau manusia macam ni, kita boleh gerak-gerak badan. Dan robot memerlukan atur cara, kan, coding. Kita type kat laptop. Kan, semua itu izin Allah. Kita hanya apa? Kita hanya mampu merancang saja. Allah yang sebaik-baik perancang, kan. Okey. Pertama kita lihat ciri-ciri beriman kepada Allah. Yang pertama kita kena tahu mengesakan dalam semua jenis ibadah. Mengesakan Allah dalam semua jenis ibadah. Solat kita, kita kena esakan Allah, kan. Zakat kita kena mengesakan Allah, mengesakan itu satu, Allah itu satu. Kan. So semua ini kita sembah kerana Allah. Sembahyang kerana Allah yang satu. Kalau kita nafikan, kosot, kita boleh jatuh murtad, tak keluar daripada Islam lah. Okey. Jadi kita buat sesuatu tu semua izin Allah. Hujan, tak ada malaikat apa. Kalau kita nak cerita Thor, kan, malaikat
dewa Thor yang buat hujan, tidak. Itu semua izin Allah. Tak ada dewa-dewa lah. Itu cerita barat. Okey. Yang kedua, iaitu ciri yang kedua, iaitu takut kepada Allah. Jadi dia buat sesuatu tu, dia contohnya pergi sekolah, ternampak duit yang banyak, bukan milik dia. Jadi itu hak orang lain. So kalau dia ambil tu, dia gunakan untuk diri sendiri, maksudnya dia telah berdosa. Kalau dia kata dia ambil, kemudian dia bagi pada cikgu ataupun pengawas, jadi dia takut kepada Allah, dia takut akan balasan Allah. Kan? Sebab syaitan ni sentiasa untuk apa? Menghasut kita untuk berbuat jahat. Tapi bila kita takut dengan Allah, syaitan pun menangis kerana tak berjaya menghasut kita. Yang ketiga, mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Jadi kita buat sesuatu, kita belajar dekat sekolah. Belajar. Lepas tu kita bertawakal kepada Allah. Kan? Supaya kita menjadi murid yang cemerlang. Janganlah kita belajar untuk peksa. Kita nak belajar untuk menjadi anak yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Okey, dalam berdoa, kita berdoa ni bukan kita nak berjaya ni nak dapat kerja. Tu kerana kerja. So kita berdoa, kita nak berjaya kerana Allah, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul. Bertawakal kepada Allah. Jadi kita study siang dan malam, kita buat Google Meeting walaupun cuti. Kita buat semua ni untuk apa? Untuk diri kita, bertawakal. Bukan berjaya hanya peksa saja. Panjang lagi hidup kita. Waktu kita dewasa, kita diberikan pekerjaan yang baik. Kemudian kita di alam perkahwinan bahagia. Ada orang tu kerja besar-besar, tapi kehidupan dia gundah, huru-hara. Kalau dia berkahwin, dia cerai-berai. Na'udzubillah min zalik lah, minta dijauhkan. So saya nak anak-anak di rumah, kita belajar ni untuk apa? Untuk berjaya di dunia dan juga akhirat. Terutamanya pendidikan Islam lah. Pembelajaran sepanjang hayat. Kan? Okey. Jangan ingat kita nak berjaya PT3. PT3 dah batal. Tapi kita nak tempuh dunia yang mencabar yang akan datang lah. Okey. Jadi itulah dia ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Saya rasa kita semualah mempunyai ciri-ciri tersebut, insya-Allah. Okey. Satunya yang keempat, kecintaan yang mutlak kepada Allah. Kita ni pertama saya cinta pada Allah. Sebab tu orang cakap pertama saya cinta kepada Allah, barulah cinta kepada manusia, kan. Sebab apa? Allah akan bagi apa yang kita nak. Kalau cinta pada manusia, kita berkapal, perempuan tu bagi tak apa yang kita nak? Perempuan tu tak akan bagi. Kan, lelaki tu akan bagi tak apa yang kita nak? Lelaki tu tak bagi. Tapi Allah SWT bagi pada kita. Kita mohon, ya Allah, bagilah aku SPM straight A contohnya. Jadi Allah akan bagi. Kalau kita ada power makwa, power tu boleh bagi tak kita straight A? Tak boleh bagi, kan. So kita kena fikir, kita cinta pada Allah. Okey, mengabdikan diri kita kepada Allah, ikhlas dalam melakukan ibadah, takut kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang mungkar, bertaubat kepada Allah, mengesakan Allah dalam berdoa, yakin kepada kekuasaan Allah.
berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kan dulu kita ingat dulu, kalau tak pakai kasut warna biru, kita gagal dalam peperiksaan. So kita itu dah boleh jadi syirik. So kita kena yakin Allah saja membantu kita. Kamu dengar tak kisah Rasulullah SAW berperang pada zaman perang Badar kan? Ada 313 tentera saja. Kan? Tetapi mereka dapat memenangi peperangan tersebut. Sebab apa? Sebab mereka berdoa. Mereka dah berusaha, tapi mereka berdoa kepada Allah supaya Allah dapat bantu mereka. Akhirnya menang. Bayangkan 313 orang tentera Badar dan untuk melawan 3,000 orang Quraisy. Kalau ikut logik mungkin kalah. Tapi sebabkan mereka berdoa, bertawakal kepada Allah, dan akhirnya mereka menang. Okey, jadi itulah dia. Ada satu cerita sini Sayyidina Umar Al-Khattab keluar ke pinggir kota Mekah. Beliau berjumpa dengan seorang pengembala yang sedang menjaga kambing. Jadi Sayyidina Umar ni nak uji pengembala kambing tu. Dia kata, wahai sekian si Fulan, boleh tak aku ambil satu kambing ni? Dia kata, hamba tu, dia cakap, ambil satu kambing ni. Dia kata, saya tak boleh jual pada tuan tanpa izin tuan saya. Tak apalah, jangan bercakap, tak apalah, beritahulah kat tuan yang kambing ini dimakan oleh serigala. Jadi apa yang hamba tu cakap? Dia kata, kalau begitu di manakah Allah? Jadi dituju pula soalan tersebut pada Sayyidina Umar tadi. Kan? Jadi nak cerita kat sini, walaupun kita tak tahu, orang tak tahu pun. Contoh kita belajar. Kita belajar. Okey, ustaz suruh buat apa? Kerja rumah. Okey, buat kerja rumah ni. Kan, ustaz cakap, okey, sila hantar dengan online. Tapi kita tak buat. Ustaz tak tahu, tak dapat trace macam mana nak trace ni online ni. Ini semua atas kita. Kalau kita betul-betul kita betul-betul nak buat, kan, kita hantarlah secara online, kan. Betul tak? Betul tak? Jadi kita kena jujur dalam perbuatan kita. Kalau tak siap, mesej kat Ustaz, saya tak siap, saya kekangan dari segi laptop ataupun phone. Beritahu betul-betul. Kan, jujur. Jangan buat tak tahu je, buat tak ambil pot je. Ustaz Umar upload dalam Google Classroom, tapi tak buka, tak ada usaha. Dah usaha dah tapi line tak elok. So tak ada masalah lah. Kita dah usaha dah Ustaz. Saya dah usaha Ustaz sebab line tak elok. Saya duduk kat kampung. So ada alasan yang boleh diterima. Jangan kita sengaja pula tak nak dapatkan benda tu. Kita kena usaha dulu. Barulah kita dapat apa yang kita nak. Okey, ada soalan kebat kat sini saya nak beritahu. Saya tanya, keimanan kepada Allah memberikan kesan kepada kehidupan seseorang Muslim. Huraikan kenyataan ini dengan mengemukakan contoh yang sesuai. So boleh jawab di dalam رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورف